Assalamualaikum semua. Kita tunggu kawan yang lain masuk sekali ya. Baru 4 orang.
Kita tunggukan kawan yang lain ya. Sikit sangat lagi ni. 10. 10 orang termasuk saya. Okey, Assalamualaikum. Kita baru ada 12 orang. Okey, tak apalah, kita nak mula tak? Kita mula dulu Okey, saya nak minta, saya nak tanya, kan saya minta review contoh-contoh dalam modul kita. Jadi boleh tak kita bincang hari ni contoh dulu. Okey, saya nak tanya berkenaan contoh. Boleh nampak saya punya modul ni. Minta respons orang. Boleh nampak tak saya punya modul? Intan, boleh tak Intan nampak saya punya words? Okey. Kita tengok. Kalau macam tu, kita tengok contoh satu ni. Sorry kejap.
Okey, kalau kita tengok contoh kita, saya dah sentuh dah semua resistor yang kita perlu cover, tapi sebenarnya ada lagi yang mungkin tak ada macam contoh dalam slide tu. Kita ada buat yang memang tak ada dalam modul. Saya memang perkenalkanlah. Okey. Waktu steel packing ni saya tak buat. Tapi yang ni tak ada masalah. Baca je senang je yang ni. Ikut aja yang saya tulis ni. Steel packing ni ada plate lah kita masukkan so dia ada syarat dia lah okay. Yang ni normally dekat splice connection. Okay. Lepas tu kalau ada long joint connection pun ada semakan dia. Okay. Yang ni je. Okay. Sangat straightforward lah. Yang ni saya minta masing-masing explore. Tak adalah explore sangat. Memang ada dalam modul, boleh baca apa yang saya dah tuliskan. Okay. Ini bearing resistance pun saya dah cover. Tension resistance saya dah cover. Shear and tension ni automatically lah kita cover sebab kita dah guna FVRD. Kita dah guna FTRD. Just that verification of this equation kena satisfy pada case di mana connection tu akan ada kedua-dua jenis force ni, iaitu shear force dengan tension force. Okay. Okay, contoh 6.1 ni ini just a shear connection kita panggil sebab dia tarik aja kan. Okay, shear connection ni pun lebih kurang dan contoh yang kita buat. Cuma dia single shear plane. Kalau single shear plane tak ada masalah. Tak payah kali dengan dua lah. Yang kita calculate FVRD tu memang untuk one shear plane. Kalau dia involve double shear plane, that's why kita kali dua kat sini. Okay. Dan lain-lain lah. Okay, ni yang baru nak tengok eccentricity. Hari tu kalau perasan contoh yang dalam slide saya tu sebenarnya pun lebih kurang macam eccentricity juga. Okay, cuma method dia, semakan dia, approachnya lain lah. Yang ni jarang nampak tau cara solution yang ni, tapi boleh. Okay, eccentric connection. Kalau kita, normally kalau kita pakai bracket lah. Dia macam ni saya guna chalkboard sikit kalau nampak tak kalau saya guna ni. Intan okey tak Intan? Boleh nampak tak? Kalau saya tulis pun. Saya nak tulis bracket. Saya lukis. Boleh Intan? Boleh tak nampak? Oh, ganggu Dia macam mana ganggu? Dia ganggu macam mana ke macam ni? Sebab screen tak full. Oh ya ke? Oh sebab I think sebab presenting. Saya tutup present dulu Awak concentrate dekat saya punya buat. Okay. Okay. Dia macam ni Bracket tu maksudnya katalah ini kita punya column lah. Column ni yang facing dekat sini adalah flange lah. Jadi kalau dari pelan kita akan kita akan nampak macam ni. Orientation dia gini lah. Sebab kita nak letak kita punya bracket. Okay. Jadi kita letak bracket kat sini. Tak kisahlah, kadang-kadang bracket ni dia bolehlah plate. Kadang-kadang bracket ni boleh juga
Apa lagi? Saya tak ingat lah. Nanti kalau saya ingat saya cakap nanti. Okay. So bracket ni dia selalu pasang depan dengan belakang lah. So kalau pelan kita nampak macam ni. Dia pasang. And then dia connect lah. Connection tu pada bracket tau. Jadi ni dia punya bolt. Ataupun kat sini. Tak kisahlah berapa ini pun ada bolt. Ini pun ada bolt. Okay. Jadi apa sebenarnya bracket ni? Bracket ni adalah penyangga. Untuk menyangga, untuk support sesuatu yang nak diletakkan pada struktur yang lain. Dia macam support, untuk support, tolong support. Selalunya kalau ini katalah kolom dengan beam punya connection, pakai bracket, nanti beam awak dia akan datang macam ni. Beam tu duduk dekat sini. Okay. Jadi kat atas ni lah. Nampaklah beam macam ni. Kan? Okay. Itu bracket Okay. Kalau bracket tu, kalau kita nampak kedudukan dia macam ni, dia boleh, ni kan beam kan. Jadi dia akan ada load lah dekat atas. Load dia transfer. Ini pusat connection ataupun center of connection mestilah tengah-tengah. Kalau saya ada 6, mestilah dia duduk gini. Ni centroid dia. Jadi sebenarnya load ni dia akan pindahkan ke sini. Ke centroid of connection. Jadi awak boleh imagine lah. Bahawa bila ada load dekat sini, awak macam tampal kan. Contohnya macam ni. Okay, ini saya punya tiang. Ini saya punya bracket. Bila saya tekan dekat sini, apa boleh buat? Dia failure dia jadi macam ni. Mula-mula failure dia boleh shear. Okay, imagine ini ada bolt lah. Jadi bila kena tekan dekat atas, first kali kalau dia tak ada moment pun dia akan fail terus macam ni. Maksudnya bolt awak tu dah putus sebab shear dia besar. Okay, kalau dia deform dulu dia dia moment. Jadi kalau connection macam ni, dia akan ada shear plus moment. Macam ni. Buat dia jadi macam ni. Okay. Ada satu lagi connection yang lain. Okay, boleh tanya kalau tak faham. Yang saya buat gambaran tadi tu. Sekejap saya nak tengok lagi gambar lagi satu. Okay. Okay. Lagi satu connection. Ini tiang. Tiang. Beam tu datang macam ni. Tadi beam tu datang bracket tu ada bracket kan? Dia letak macam ni bracket. Beam awak duduk kat atas ni. Beam ni duduk kat atas ni. Dia bagi force. Dia boleh failure, dia boleh putus macam ni, shear, dia boleh bend. Kedua, dia datang macam bersemuka. Ini awak punya tiang, ini awak punya beam. Okay, ada connection dekat sini dekat sini ada connection. Tak best nak kat sebab tak ada dimension dia kecil. Okay, ni ada connection attach dekat sini. Okay, and then ada load dekat atas. Load ditanggung oleh benda ni. Ada load kat atas. Bila load dekat atas, macam tadi first kali kemungkinan failure yang akan terjadi adalah shear. Turun habis. Putus semua bolt tu. Kedua, okay, load dekat atas, dia akan imagine bolt kat sini bolt kat sini. Bila dia berlaku macam ni, bolt tu mengalami apa? Tension kan? Bolt mengalami tension. Okay, so saya lukis kat sini. Second
eccentric connection, awak ada okay, macam ni lah. Ada flange, okay, dekat tiang ni. Lepas tu inilah bracket ke, nak pakai bracket je. Lepas tu ni ada beam awak lah. So beam ni ada ni lah kan, ni flange kan, kena lukis. Okay. Dan ni ada connection dia lah, connection dia pakai bolt. Okay. Okay. Load, ialah ni beam kan, kita illustrate the UDL, lepas tu dia akan setara dengan point load, sebab UDL nanti dia ada shear force kalau dia simply supported, and then ni this shear force acting dekat sini lah, okay. Jadi bila dia kenakan daya, boleh putuskan, first kali boleh putus beam awak ni, terus jatuh. Kedua, dia akan bengkok, dia jadi bengkok macam dulu. Bila dia nak terjadi, ni kan mula-mula keadaan asal macam ni. Bila dia dah nak bengkok macam ni, ini kan dia jadi tension kan. Yang paling kritikal yang paling atas lah, sebab pusat putaran dekat bawah ni. Jadi atas yang mengalami tension yang besar. Jadi kalau nak fail pun, atas dulu fail, bawah kemudian. Okay. Jadi saya harap clear lah saya punya penerangan tentang gambaran eccentric connection. Okay. Siapa tak faham? Tolong tanya. Siapa tak faham? Tolong tanya. Allah, kenapa jadi macam ni pula? Doni, faham tak gambar tadi Doni? Okey. Okey, Nur Rahmat faham Okey, so kita tengok balik nota saya. Okey, boleh nampak nota? Kalau tak nampak bagi tahu cepat-cepat. Doni boleh nampak tak nota saya ni? Okay, so ni eccentric connection generally this type of connection is used to resist applied moment and shear. Usually this kind of connection are commonly used when applied load is not located in the column axis. Maksudnya tak duduk dekat atas ni column axis kan, kat sini Okay. Boleh faham ke saya cakap kat sini kat sini Okay. So this column axis Okay, yang ni kita boleh imagine ini adalah flange, means that ini dia punya orientation dalam keadaan bila pandang daripada atas pelan. Okay. So column axis tengah-tengah ni kan. Tengah ni dia tak duduk, sebaliknya dia pakai bracket. Bracket tu kat sini kat sini bracket. Lepas tu datang beam ke atas. Beam tu datang dari macam ni duduk ke atas. Kan jauh tu. Beam ni inilah point load dia. Jauhkan daripada kolom kolom punya centroid. It's not at axis lah. Okay. So dia akan ada eccentric lah. Okay. So yang ni yang saya buat tadi akan ada force. Tengok kita nak pindahkan load Q ni kepada eccentric of connection sebab dia pakai connection, eccentric of connection. Nanti kita akan ambil kira connection punya eccentricity dan pengiraan kita. Okay, so ini secara shear. Kedua akan create moment. Moment adalah daya kali jarak. So daya kedudukan daya asal kali dengan jarak, iaitu eccentric tadi. Okay,
ada dua prinsipal type of eccentric loaded connection. Satu, moment in plane connection. Daripada gambar ni you boleh nampak lah moment tu dalam SATA kan. Dia berputar dalam SATA. Imagine yang saya buat guna handphone saya tadi tu, dia ada moment. Okay. Lepas tu moment pada 90 darjah dari plane connection. Macam mana boleh dapat 90 darjah? Ini, okay, ini kan connection dia, boat connection. Jadi boat connection kat situ lah kita punya plan. Pelan pula SATA. Ni SATA dia. Awak kena imagine. Ada imaginary SATA dekat sini. Lepas tu dia bengkok macam ni. Dia akan failure dia macam ni. So tak 90 darjah ke daripada SATA? 90 darjah. That's why dia kata 90 darjah kat situ. Kenapa banyak sangat ni? Okay. Generally this type of connection is used to resist moment and shear. Okay. Usually this kind of connection are commonly, okay, ni dah sudah ni. Okay, macam mana nak semak kalau eccentric connection? Kalau eccentric connection, kalau tengok dia punya cara dia derive formula, semuanya pakai vektor Okay. Katalah ini kita punya boat, okay, ini load. Bila ada load, nampak vektor kan dia bertindak 90 darjah kan. Ini centroid. So dia akan 90 darjah. Okay. Bila 90 darjah, daripada axis dia lah. Baru ada, boleh kira moment pun 90 darjah kan. Moment daya kali jarak. Arahnya 90 darjah daripada centroid yang kita nak ni lah. Okay. Okay, saya tak adalah nak go through macam mana dia punya derivation. Okay, ini saya rasa ni boleh faham ni. Dia akan summation semua peranan semua bot yang terlibat dalam ni. That's why dia ada sampai, kalau matematiknya sampai ni F, N. N is whatever value lah. Sampai berapa banyak you punya bot. Okay. Okay. So, untuk semak, ini kita buat yang mana dulu? Torsion. Okay. Okay. Tadi moment in plane. Moment in plane ni, kita kata torsion shear ada, ini dan torsion. Okay, yang types kedua, shear ada, tension ada. Sebab boat mengalami tension dalam kes ini. Boat mengalami torsion dalam kes ini. Okay. So kalau untuk shear dengan torsion, okay. Kalau untuk shear dengan torsion, apa yang kita formulanya, kalau untuk torsion adalah PER1, daya, eccentricity, R1 ni jejari jarak di antara centroid of connection dengan boat yang paling kritikal. Boat paling kritikal yang mana? Kita ada moment ataupun dalam kes ini shear dengan torsion. Okay, moment tu disebabkan oleh torsion force tadilah, dia berputar. Jadi yang mana paling kritikal berputar? Mestilah jarak yang paling jauh, boat yang paling jauh daripada center of connection. Okay, kejap lagi saya terangkan. Okay, summation jumlah jarak boat refer pada paksi axis kuasa 2 campur dengan jarak referring to y axis kuasa 2. Okay, mana y, mana z. Ni boleh betulkan sikit lah ini y ni tak nampak. Lambatlah pula.
Okay, that is Y dengan Z. Okay. Okay, so saya lukis kat sini. Okay, sekejap. Okay, macam ni. Okay, kita ada board kan. Board, katalah saya nak board tu 6 boleh 6 je lah Jadi centroid dia mestilah tengah-tengah. Okay, ni dengan ni. Centroid of connection. Ya. Okay. Jadi ini adalah P tu daya, E adalah eccentricity, R. R adalah jarak yang paling jauh, jarak board yang paling jauh daripada centroid. Kalau saya ambil kat sini, adakah dia jauh? Tak jauh. Tapi kalau saya ambil dekat sini, jauh kan? Ya. Okay. Pun sama jugalah kalau yang ini pun lebih kurang, bukan lebih kurang, mestilah paling jauh. Tak kisah, kita refer satu cukup. Ya. Okay. Jadi inilah R1. Ya. So depends pada berapa banyak bilangan bolt you. Okay. Okay. Kedua. Okay, Z dengan ni. Okay. Ini paksi Z. Okay. Ni Z. Z kuasa 2. Dia ada summation kan? Summation Z kuasa 2. Jadi, saya rasa semua berjarak yang sama. Z. Ni pun jarak dia Z. Okay. Saya tak rasalah kiri tu lain jarak, kanan tu lain jarak. Mesti kita mesti cari centroid, tengah-tengah. Okay. Jadi jaraknya sama. Jadi kalau macam dalam kes ini, dia kata summation, so ada berapa bolt? Kita ada 6 bolt. Jadi untuk Z, 6 bolt kali jarak Z katalah 10 lah. Katalah 10. Tak logik 10, 100 lah katalah. Jadi 100 kuasa 2. Jarak dia. Ada 6 bolt. Kalau Y, summation of Y kuasa 2, maksudnya bolt yang jaraknya Y kuasa 2. Siapa yang masuk ni? Okay, Y jaraknya, Y ni awak kena ukur daripada centroid of the bolt, of the group of bolt. Okay, so Y kita ada, ni je lah. Ni Y. Yang ni pun Y lah. Mestilah sama. Saya nak tengah-tengah kan. Okay. Okay, mestilah sama. Jadi, berapa? Jarak dia 1, 2, 3, 4. 4. Yang ini jaraknya kosong. Kan? 4. Okay. Okay. Okay, itu untuk torsion. Lepas tu FVED ini semua ED kita baru nak analisis. Kita belum buat semakan resistant lagi, baru analisis. So FVED senang aja, daya P iaitu daya yang daripada atas tadi akan dikongsikan oleh semua bolt secara adil lah. Kalau kita ada load 100 dekat sini, semua kongsi. Jadi 100 ni dibahagi dengan 6. Itu adalah shear. Shear kan dia turun ke bawah kan. Okay. Dan sebab dia, tadi kita tengok cara dia handle load ni secara vektor. Okay. Jadi ini teorem Pythagoras kan. Ingat tak belajar matematik tu? A kuasa, ni C kuasa 2 is equal to A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah 2AB cos theta. Kalau sini C kuasa 2 tapi tak nak kuasa 2, kita bawa kuasa 2 ke sebelah kan dia jadi punca kan.
So macam ni lah. Okay, cos theta tu referring kepada R1 tadi kan. R1, jadi cos theta adalah ni lah. Ni sudut yang dia buat ni, cos theta. Okay, maksudnya ni bok kan. Ni bok tadi. Senang aje lah. Ini tadi R1. Okay, ni theta. Okay, you guys mesti tahu ni berapa ni. Saya tak nak pakai Z lah, nanti keliru. Betul lah Z lah kan. Dia Z. Z dengan Y lah. So nak cari cos, senang aja cos theta. Okay. So semua automatik. Okay. Resultant force, daya paduan disebabkan oleh load ke atas tadi yang you nak agihkan. Inilah. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu semak, kita ini analisis sahaja. Ya, pasal tu dia cari load lain daripada yang hari tu. Okay, dia guna theorem, dia guna cara vektor, analisis cara vektor, tapi semakkan dia sama. Kita ada torsion kat sini, then you semak guna torsion formula RD, FTRD. Kita ada shear FVED kat sini, then you semak dengan FVRD. And then the combination ni dalam kes ini adalah the resultant force yang dia bagi. Okay, kita tengok example 6.3 ni yang kita dah belajar tadilah, shear dengan torsion. Okay, boleh imagine ni, betul tak? Ada shear, ingat dia jatuh, ingat tadi ni katalah ni. Betul. Katalah ini kolom tadi, sini bracket, and then letak beam dekat atas. Okay, beam letak ni maksudnya dia memberi daya pada bracket. First sekali apa tadi? Shear, boleh jatuh. Kedua, moment kat sini. Jadi boat awak berpusing, dia torque, dia ada torsion pada boat. Jadi that's why dia adalah combination shear and torsion. Okay, saya kata selalunya mestilah nak letak dua bracket kat sini. Okay, that's why dua. Okay, dalam contoh ini total load bertindak kat tengah-tengah ni, beam awak datang kat tengah. Dia boleh datang juga macam ni. Ni tiang, lepas tu ni awak ada bracket kan, ada dua-dua bracket depan dan belakang. Boleh, lepas tu dalam kes ni dia pakai satu plate dekat atas, letak plate kat sini, maksudnya beam tu datang, boleh dia duduk macam ni, instead of macam ni, dia boleh duduk macam ni. Tak ada masalah. Okay, so ini just type of connection. Kalau saya tak maulah pakai bracket ni. Baik saya pakai end plate connection, ataupun banyak lagi lah type of connection selain daripada pakai bracket ni. Tak apa, nanti kita last kali nanti kuliah kita tengok. Kita boleh kongsi gambar-gambar yang apa-apalah jenis connection. Dia tak stick pada ni. Ini just fundamental saja. Okay, you tak semestinya you pilih ni, tapi yang paling penting you faham apa load tu boleh buat, apa semakan yang you boleh fikirkan akan terjadi. Okay, so kat sini ni ada beam datang bagi force. So force kat sini 200. Tapi bila kita nak semak, takkanlah kita nak semak dua-dua kan, sebab dia kan simetri. Jadi kita pilih satu je. Kita tahu boat ada depan dan belakang kan. Sini ada boat, belakang pun ada boat. Okay, jadi pilih satu je lah. Saya nak pilih sini je. Sebab dia simetri. Kalau depan ni pakai 8, belakang pun pakai 8 lah. Janganlah you buat lain pula kan. Okay. Kalau you terpaksa buat lain, you kena semak yang paling kritikal lah. Kalau sini 8, belakang 6, you semak yang 6 lah, sebab 6 tu lebih kritikal. Dia sikit nak kongsi beban yang sama kan. So ini 100, bagilah dengan 2 sebab satu dikongsi dekat atas, satu dikongsi ke bawah. Jadi that's why kat sini saya pilih 100 untuk satu
plate sahaja. Okay, so this is the detailing lah. Dia kata 100. Ini salah, bukan 100 ni. 3 at 100. Maksudnya sini 100 banyak 3 kali. Ini 100, ini 100. Kan 3 kali tu. 3 pada setiap 100 mm. 3 interval . Okay. So, okay, ini eccentricity maksudnya jarak force tu ke pusat ni, centroid of the connection. Okay, ini 2 pada 70. So, maksudnya ini 70. Ini 70, another 70. Ini jarak apa? Jarak apa ni? Siapa boleh jawab? Eddie. Ni jarak apa, Eddie? Ni jarak apa? Yang 70 tu jarak apa? Kalau tak tahu jawab, cakap tak tahu. P2. Bukan Intan. Saya tahu awak tengah betul lah. P2 tu masa awak nak buat detailing nak buat P2 dengan ini pun detailing lah. Betul lah perkataan detailing tu. P2 tu masa awak nak menentukan kedudukan bot yang sesuai, awak kena patuhi syarat P1, P2, E1, E2 kan Intan? Bukan Intan je untuk semua. Cuma yang involve di dalam pengiraan ini, okay, yang involve dalam pengiraan ini kita ikut formula tadi. Formula tadi namakan dia apa? Jarak Z. Yang 100 ni, yang ni kita refer kepada okay, 100 bukan Y. Y adalah daripada paksi Y ke bot, paksi Y ke bot, iaitu you akan ada sini Y1 sebab ada 2 jenis, ni Y2. Okay, saya refer kepada parameter formula. Formula parameter yang involve dalam formulation. Okay, betul Intan cakap tadi P2 semua tu. Okay, so kita selesaikan yang ni. Kita dah tahu akan berlaku shear dengan torsion kepada bot. Bila ini berlaku, apa kita nak tengok? Kita nak analisis berapa shear yang bot kena tanggung, berapa torsion yang bot kena tanggung. Okay, disebabkan ini eccentricity connection, kita guna method yang kita tengok dalam yang tadi yang saya ajar tadi. So kalau untuk shear P bahagi N, maksudnya load P tadi tu 100 dikongsi oleh satu side sini. Satu side sini ada berapa bot? Ada 8 bot. Jadi dikongsi oleh 8 bot. Jadi setiap satu bot akan menanggung shear sebanyak 12.5. Elvida tak ni tak stable connection you punya internet. Kenapa dia gambar macam ni ke belakang-belakang? Okay. So ini adalah shear. Lepas tu load due to moment iaitu PER1 bahagi dengan summation of Z kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, so kita tengok ni. Okay. P berapa? P 100. Okay, 100. E 155. R, mana R? R adalah jarak ni. Sekejap ya. Yang paling jauh mana? Ni ke? Ni. Yang paling jauh daripada centroid, ini centroid. Ni centroid.
Jadi ini paling jauh. Tak lurus lah. Okay. Betul kena lurus. Aduh. Inilah you punya R1. Berapa jarak dia? Kena kira lah sebab dia macam ni teorem Pythagoras ni kan. Okay, ni R1. Berapa jarak ni? Ini ke sini adalah 70. So 70. Ni kan 100. Ni 100. Antara ni 100. Kalau tengah-tengah 50. Yang ni dari boat ni ke sini 100. Jadi total dia 150. Lepas tu boleh buat teorem Pythagoras iaitu 70 kuasa 2 70 kuasa 2 tambah 150 kuasa 2 and then square root lah. Baru you dapat R1. Okay? So dah dapatlah R1 kat sini. R1 yang ini 165.58. Okay. Summation Z kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay. Z kuasa 2. Tengok balik. Okay. Z. Mana Z? Z adalah yang inilah. Jarak ni. Ni Z. Ni Z. Ada berapa bot? Ada 8 bot yang jaraknya sama kan? Jaraknya 70. 8 bot kali dengan 70. Tapi Z tu kena kuasa 2. So 80 pula. 8 kali dengan 70 jaraknya tapi kena kuasa 2. So dapatlah ni 39,200. Lepas tu Y. Okey, Y. Kita buat jap. Okay. Y. Y adalah jarak boat daripada paksi Y, paksi yang lalu centroid of the boat group tu ke setiap boat. Jadi you ada ni. Ini boat 1, boat nombor 2, boat nombor 3, boat nombor 4. Betul tak? 4 boat ni kongsi jarak yang sama iaitu ni 50 kan? 50 ke atas, another 50 kat bawah. Okay, so 4 boat ni jaraknya 50. Jangan lupa jarak kena kuasa 2. So 50 kuasa 2. Okay. Dan ada 4 lagi boat. 1, 2, 3, 4. Yang jaraknya sama iaitu 150. That's why kat sini another 4 boat kali 150. Jangan lupa jarak kena kuasa 2 sebab ni Y kuasa. So 150 kuasa 2. Dapatlah ni berapa ni? 100,000 Okay. So itulah summation. Jumlah. Jadi semua-semua ni masukkan dalam formula. Dapatlah torsion punya design load adalah 18.43. Okay. Okay. Kita dah ada shear, dah ada torsion dari analisis dan kita kena cari resultant force, daya paduan. Daya paduan dah ada formulanya FV kuasa 2, FT kuasa 2. Ingat semua ni ED sebab ini baru nak analisis daya yang dikenakan pada boat daripada combination of shear and also torsion. So shear VED yang dikenakan, torsion yang dikenakan, tambah 2 FV FT and then cos theta. Cos theta again teorem Pythagoras ni. Ini theta awak. Okay. Kalau ini hypotenuse kan, ni sudut tepat, ni hypotenuse, ini sebelahan, ini tentangan. Tentangan hypotenuse sebelahan. Cos
sebelahan bahagi dengan hipotenus. Okey, iaitu 70 bahagi dengan 165.53. Ni Okey. Dan daya paduan tadi dapat 26.28 kilonewton. So setiap satu bot tadi akan ada daya paduan sebanyak 26.28 kilonewton daripada dua force yang bertindak simultaneously secara serentak, iaitu shear dengan torsion. Okay, so kita tahu yang bot mengalami shear, ya. Jadi simaklah shear. Katalah kita try bot 16 mm diameter. Okay. Grade adalah 4.6. Intan boleh follow saya punya ni so far? Boleh tak? Doni boleh tak ikut? Faham tak yang tadi analisis tadi? Yang lain-lain? Boleh ya? Okay, good Intan. Doni boleh? Alim Shah, okey tak? Siapa ada soalan lagi? Soalan untuk setakat ini sebelum saya teruskan. Ya, boleh faham Okay, thank you Izzat. Boleh faham Okay. So sekarang katalah kita try bot 16 mm. Grade 4.6. Kita tahu ada shear tadi kan? Shear force iaitu FVED. Why not kita semak FVRD juga? That is resisted untuk shear. Berapa shear kena tadi? Ni. 12.5. Bukannya ini paduan dua load tadi yang dah bertindak. Yang ni asing-asing 12.5. Okay, so saya semak FVRD. Ni saya dah perkenalkan, kita dah buat dah minggu lepas, iaitu alpha V FUV A bahagi dengan gamma M2. Alpha V 0.6 sebab pakai grade 4.6. FUB tengoklah table bot ni, the ultimate yield untuk bot. Okay, kita guna diameter berapa? Kita tengok ni, so akan ada value ni. A boleh jadi AS ataupun A. Kalau tak confirm, pakai AS. Kalau confirm yang shear plane tu lalu dekat batang bot, pakai A. Okay. Sama je. Kena imagine sikit. Ni bot, ni kan bot ni. Bot yang ini macam mana? Saya tak puas hati kalau tak ajar juga. Ini kan bot kan? Bot awak. Ini centroid ni centroid bot. So bot tu macam ni. Ni kepala bot lah kepala bot kat luar lah ni. Orang nampak kat luar cantik. Okay. Yang ni semua ekor dia. Okay. So kalau ni saya keluarkan. Ni kan shear plane dia. Ni shear plane. Adakah shear plane tu lalu berbenang? Atau memang dia lalu batang bot? Berbenang duduk bawah lagi? Ni shear plane berbenang start dekat sini. So kalau you confirm, dalam kes ini you pakai A. Kalau you tak confirm, anggap je dia lalu berbenang dan you kena pakai AS. Okay, so dalam kes ini saya rasa dia pakai A. 157 ni. Tengoklah table. Tengok table untuk diameter 16, A dia berapa? Okay. So 30.1. Itu adalah resistance untuk shear. Jadi force berapa? Shear force baru 12.5. Luluslah kan? Lulus. Masih lulus. Okay. Lepas tu, selain daripada shear, ingat bot tadi, kan, bot ni ada load ni dekat sini. Load ni bertindak ke atas. Jadi ada tak bearing? Mesti ada. Imagine bot tu macam ni. Awak tekan dia daripada atas. Dia nak bengkok. Kalau dia tak kuat, dia akan bengkok. Tapi sebelum dia bengkok tu, bearing ni tahan ni. Tahan. Supaya dia tidak bengkok. Tapi kalau bearing force tu kurang, dia boleh deform. Okay, jadi kena semak.
Nampak macam tak ada tapi sebenarnya ada. So semakkan K1 alpha B dan seterusnya. Ini saya rasa tak selesai ni. Ada. Tak selesai. Jadi sebenarnya kita kena selesaikan. Ni. Boleh tak buat sendiri? Boleh Okay. Tengok bearing dia berapa. Okay. Okay. Macam tak selesai lah yang ni. Sampai sini je. Nanti saya cari solution dia, saya rasa macam tertinggal ni. Okay, bila dia nak guna F daya paduan tadi kan? Daya paduan ni kena buat verification saja ni. Okay, tak apa. Nanti saya carikan. Nanti saya tampalkan saya bagi. Okay. Shear torsion. Okay, lagi satu jenis eccentric connection adalah shear dengan tension. Kita dah tengok gambar tadi, kita dah buat illustration gambar tadi. Okay, lebih kurang macam ni juga Okay, kita ada tension. Jadi kita kena semak tension resistant. Formula memang kita dah belajar. Countersunk board dengan countersink ni, apa countersunk? Dia macam ni. Okay. Okay, katalah ini plate. Kalau countersunk dia tenggelam Jadi bolt dia tu tenggelam kat bawah ni. Rata je dengan connection dia. Dengan plate dia lah. Okay, this is plate. Sebelah ni plate. Okay. Ni bolt lah. Ni bolt. Okay, ni plate. Countersunk bolt. Itu countersink. Saya terlupa nak buat revision yang ini, countersunk. Tapi dia berkenaan macam ni lah. Ada satu yang rata macam ni, ada satu yang timbul macam ni. Okay, itu je. Okay. Lepas tu kita ada shear macam tadi, so kita semak shear. Tapi kita ada shear dengan tension dan kita gunalah ni. Hari tu Intan kan yang tanya minggu lepas bila nak guna. Inilah nak guna. Cari satu-satu dan buat semakan. Okay. Okay. Cuma macam mana nak analisis? Analisis FVED, analisis FTED. Okay. Macam ni Okay. Ini adalah contoh di mana bolt akan mengalami shear. Dia akan turun ke bawah disebabkan shear failure. Lepas tu dia akan macam apa tadi saya buat? Macam ni kan, terkopak lah macam ni. Jadi bolt yang dekat sini dia stress, dia tension. Okay. Yang nak fail dulu siapa? Bolt yang paling atas. Sebab dia paling jauh daripada pusat putaran. Pusat putaran dekat bawah ni. Okay, sebenarnya pusat putaran ada dua anggapan Okay, tak apa, kita go through dulu. Okay, so dalam kes ini dia anggap pusat putaran betul-betul berlaku pada hujung pada bolt yang paling bawah, iaitu yang ini. That's why pengiraan Y dia, jarak ni semua berlaku referring to this bolt. Okay, the distance. So ini yang paling critical dan force dia paling besar. Okay, so kat sini FVRD sama macam tadi. Setiap bolt kita anggap kongsi shear force yang sama. Jadi P bahagi dengan berapa bilangan bolt yang sama-sama dalam group connection tu. Okay, dan moment adalah moment daya kali jarak lah. Ini dia punya dia macam mana dia derive equation dia. Okay, so saya tengok kat sini the final punya formulation. Tension kat sini adalah PEY1. Kenapa Y1?
because Y1 adalah jarak boat yang paling kritikal. Yang mana paling kritikal? Paling atas. Atas yang akan fail dulu. So, PEY1 bahagi dengan 2 summation Y kuasa 2. Jarak Y kuasa 2. Okey? Ni, okey. Setiap boat ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boat ini mengalami, bukan mengalami, okey. Boat ni, okey. Ini I. Ni I beam ni lah. Yang ni. Ni. Ya. Dia ada 5. So 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini pun mestilah ada. That's why dia kali 2 tadi tu. Ya. Okay. Ni Ni 2 So dari sini kan ini saya kata silap. Kena refer kat sini. Alamak. Kena refer boat paling bawah sebab dia anggap bahawa pusat putaran berlaku pada boat paling bawah. So kena kira daripada sini. Jadi ini barulah Y paling kritikal ke atas. So kita ambil ni sebagai Y1. Y1 yang ni Y2, yang ni Y3 dan yang ini Y4. Seterusnya lah. Ikut kalau berapa banyak boat yang you ada. Okay, so ni. Jumlah Y kuasa 2. Tak kisahlah dia Y1 ke, Y2 ke, Y3, Y4. Ini jumlah dia. Tapi atas memang Y1. Okay. Itulah FTED. Ya. Okay, tambah ni ED. Saya tak buat ED. Itu adalah baru analisis. Okay, saya kata tadi pusat putaran ada 2 assumption. Satu berlaku pada boat yang paling bawah. Kedua, dianggap bahawa pusat putaran berlaku pada H/7. H/7 daripada bottom bracket. Okey, kalau ini bottom bracket, you kira dari sini naik ke atas H/7. Ya. H the height of bracket, ni lah, ni. Ya. H/7. Pun boleh juga. Itu lebih accurate. Okay. Okey. Ada pertanyaan? Saya nak pergi pada contoh yang melibatkan shear dengan tension pula for eccentric connection. Saya sebentar. Faizah, macam mana Faizah? Ada soalan tak? Shear dengan tension ni dari segi formula saya terangkan tadi? Okey tak? Ihsan? Ada nak tanya Ihsan? Izzat? Max? Fazwan, macam mana Fazwan? Okey tak? Okey. Cakap ni okey. Okey, so kita pergi contoh Okey. Shear P bahagi N. Berapa load? Load 138 dikongsi oleh setiap boat. Ini pandangan tepi. Ini pandangan depan. So tepi nampak 5 boat. Tapi depan kiri kanan ada boat. Tak ada saya pernah jumpa dia letak sebelah ni je. No. It's tak stabil pun. Ingat load duduk tengah ni Jadi mesti kena centroid lah. Senang. Nanti kan ada torsion pula belah sini. Belah sini. Bukan torsion yang kat sini. Bukan tension. Yang torsion dia gini pula. Dia begini. Sebab load tu tak transfer tengah-tengah ni. Dia kena transfer ke sini. Dia transfer kat sini tapi pusat dia tak berada kat sini. Pusat berada kat sini because you prepare just one side. Bila load dekat sini, daripada segi sini, dia pula ada tadi kita fikir yang ini je. Sekarang nak kena fikir belah sini pula. Okay?
So letak dua-dua side. Jadi P bagi N 138 bagi dengan 10 volt dapat 13.8. Selain daripada shear ada apa? Tension. Sebab saya suka fikir macam ni. Sebab ni load dia akan macam ni. Ya. Jadi dia ada tension. Tension punya formula PEY 1, 2 summation Y kuasa 2. P 138. E diberi. Kalau tak diberi, you kena tahulah sendiri mana load tu. Selalunya kalau macam ni, load dia tak adalah jauh sangat. Dia kan, ni sendiri adalah beam kan. Selalunya dia duduk kat sini lah. Okay. Ini selalunya dia duduk kat permukaan ni. Okay. Okay, tapi tak ada masalah lah. Kan kalau mana kritikal? E kecil ke E besar? E besar lah kritikal. Create lebih besar moment. Dia ambil 300. Okay, fine. So, moment okay, P kali dengan E so 300 dia ambil moment. Y1. Y1 betul ke 400? Okay, kita check. Dia kata ambil kat sini. Apa? Y1 yang paling jauh iaitu ni 100, 200, 300, 400. Betul 100, 200, 300, 400. Betul. 400. Okay. Lepas tu 2 because of both side. Okay. Ada berapa Y yang involve? Banyak. Dan ambil dari sini kita ada Y1. Lepas tu sekejap. Kita ada Y1. Yang ini Y2. Y1 400. Y2 300. Okay, Y3 dari sini pula. Dari sini ke sini. Y3 200. Y4 yang ni 100. Okay. Dan you tengok 2 kali 100 kuasa 2 betul. Ada 2 volt. Ada 2 volt yang 100. 1, 1. Ada 2 volt lagi yang 200 kuasa 2. Another 2 volt 300 kuasa 2. Another 2 volt yang jarak dia 400. Ingat. Jarak kena kuasa 2 because ni kuasa 2. So, tension dapat 27.26. Itu baru force. Baru je force So, sekarang kita tengok semakan. Katalah kita try bolt 20 mm diameter grade 4.6. Okey, kita tahu nak buat semakan kalau combination load, inilah semakan dia. Tapi sebelum semakan, you boleh buat satu-satu dulu. Kalau tension, compare dengan tension. Kalau shear, compare dengan shear. Boleh buat satu-satu dulu sebelum buat combination. Cuma combination kita tahu menggunakan kena verify formula ini. Okey, so tension resistant. Tension resistant K2 FUB ini straightforward. Semua guna formula. Ni ultimate untuk bolt. Ultimate year untuk bolt. K2 depends pada grade. Okay. Okay, 0.9. AS 245. Tengok dia punya diameter. Okay, so 70.5. Ini tension. Tension resistant. Tension design berapa? 27.6. Resistant 70. Okay sangat. Tengok ni. 27.6 daya yang dikenakan compare dengan resistant kekuatan due to tension 70 dah. Okay. Lepas tu shear. Shear daya yang dikenakan baru 13. Capacity, okay, ikut formula ni dapat 47. So, okay tak buat perbandingan? Okay sangat. Lepas tu barulah buat dia punya combination. Combination force iaitu FVED
bahagi dengan FVRD tambah FTED bahagi dengan 1.4 FTRD, and then dapat ni 0.58. Verification memang dia tak bagi you lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, no, you kena buat sedikit ni lah perubahan. Okey, saya rasa saya tak nak ganggu lagi. Ini pun boleh tahan jugalah. Ingat nak masuk weld, tapi saya rasa weld ni kena satu concentrate, tak mau campur lah. Okay, setuju tak? Okey ke? Ke nak sambung terus weld? Macam mana? Respon? Boleh je doktor, mana-mana. Mana? Boleh? Yang lain? Okey, saya janji saya nak tunjuk macam-macam jenis connection. Okey, so kejap connection beam to column connection. So kita tengok gambar. Tadi kita guna macam ni. Boleh nampak tak saya Google ni? Boleh nampak saya Google? Okey, so ni nampak ni. Tadi kita buat yang ini kan? Kita buat ini tadi. Okey. Lepas tu yang pakai bracket. Bracket tu saya kan tak gemar nak pakai bracket. Saya lebih suka okey, tadi beam yang bracket tu dia datang dekat ni, jenis yang flange ni kalau saya daripada saya pakai bracket, saya tunjuk. Tadi kan yang bracket tu sebenarnya dia nak cater, dia tak nak masukkan beam tu dalam, ni kan web kan. Jadi dia pakai bracket dekat luar. Okey. Dia pakai bracket macam ni. Okey. Lepas tu kan dia pakai bracket kat sini kan. So ada bracket kat sini kan. Lepas tu dia letaklah plate. Baru nak letak beam kat sini, I-beam ni. Alamak. Kena colour lain Okay. Ini plate yang tadi tu. Saya ikut yang contoh tadi tu ni sampai ke belakang lah bracket dia. Ya. Lepas tu kita letak beam. Beam tu boleh je nak letak. Ikutlah arah beam. Katalah saya punya beam tu yang ini. Ni beam saya. Saya letak dekat sini. Tu yang awak dapat tadi 200 kan? Contoh tadi tu 200. Saya tak suka guna benda ni. Kalau saya design, saya akan cari yang jenis connection yang dalam gambar ni lagi bagus. Saya akan guna yang ini. Saya akan masukkan je I-beam saya tu ke dalam web sini. Jadi kalau kita ada depan dengan belakang punya beam, okay, saya ambil gambar ni tak ada masalah. Okay, ni kan beam dia datang kat sini kan. Ini sambung aja. Padahal kita dah ni kan, bok ni kan, boleh bok ni tembuskan daripada web ni terus sambung yang dekat belakang. Pun tak ada masalah. Saya lebih suka pakai ni, kita panggil end plate. Nampak ni, plate ni dia duduk dekat bahagian hujung. That's why dia panggil end plate. This one is end plate connection. Ya? Instead of bracket ni menyusahkan je. Kalau bracket ni nak kena fikir dia moment lah apalah. Saya lebih suka yang ni. Ya? Okay? Kalau yang ini dia pakai sama ada fin plate ataupun dia pakai angle. Ini saya rasa dia pakai angle ni. Ni end plate. Okay. Kita kena tengoklah macam mana kita nak kata
connection itu adalah simple connection, kategori yang kita kita pakai macam ni, ini adalah simple, kita pakai macam ni, ini adalah rigid. So bila kita katalah kita pakai rigid, ya, jadi masa awal-awal awak nak analisis beam ke apa ke, kan, masa awak analisis kan awak selalu buat macam ni. Awak boleh nak buat analisis beam, awak tahulah beam tu macam ni. Lepas tu ada load dekat atas sebab ada slab. Lepas tu awak kata okey ni saya nak buat simply support beam, jadi dapatlah begini. Tiba-tiba masa nak design kat sini, awak pergi pakai pula connection yang macam ni, rigid. Kan dah contradict dengan assumption awak kan. So ingat, you assume masa analisis adalah pin joint. Then you deliver, mesti guna konsep yang sama untuk design connection as a pin. Pin adalah simple connection. Maksudnya kategori connection yang you boleh pilih yang ini. Ada banyak lagi. Ini pun simple. Banyak lagi simple connection. Okay? Selalu kalau rigid ni dia ada combination lah combination moment apa semua. Sebenarnya melalui research, bila dia kenakan load tu dia akan analisis whether ada moment yang besar. Sebenarnya ada moment tapi sama ada dia kecil atau besar, dia signifikan atau tidak saja. Okay? So itulah cara yang you kena fikirkan Okay. Ni saya nak tengok balik, saya tak puas hati ni. Okay, kita masuk sikit pasal weld. Okay, weld connection ni, dia tahulah welding lah. You go through sendiri lah yang ni, need, elevation, apa semua. Kita ada banyak jenis weld. Fillet weld, bottom weld, butt weld. Tapi kita cover fillet weld sahaja. Jadi fillet weld ni, apa nama Melayu dia? Tak ingat lah nama Melayu dia. Okay, fillet weld. Weld ni lepas tu kita macam-macam lah cara kita nak sambungkan dia boleh sambungkan macam ni 90 darjah ni, boleh sambungkan secara sisi ni, boleh sambungkan dekat corner ni macam-macam lah. Okay, ini adalah butt weld. Ini butt weld. Fillet weld yang dilalui tepi. Ni lalu tepi macam ni. This is fillet weld. Okay. Ni butt weld. Okay. Butt ni dia bertemu secara bersemuka macam ni. Okay. Okay. Kita tak cover butt weld ni. Okay. Kalau pakai fillet weld, yang kita nak cover dalam clause 432 ni, dia ada restriction dia. Yang dalam clause 432 ni, application semua berkenaan clause ini hanya restricted kepada fillet weld yang angle dia di antara 60 dengan 120 sahaja. Fillet weld yang you buat tu dia punya angle 60 hingga 120 saja. Kalau smaller angle, ini kita consider partial penetration butt weld. Kalau lebih, kena buat testing. Kena ikut ni lah. Eurocode 0 Annex D. Okay. Untuk weld, okay, this is another term yang you kena tahu. Okay, sebelum tu tadi apa 90 apa, 60 apa 120 ni Ni angle of weld ni. Sambungan dia membuat berapa angle. Okay, you nak sambung macam ni ke? Nampak tak saya sebenarnya? Nampak Okay. Okay. So, ni sambungan dia. Okay. Sebab angle ni, kita kena tahu
Berapa sambungan angle sebab kita nak pakai factor. Ya. Okay. 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 Term. Term tadi. Effective truth. Effective truth ni adalah alah, mana reference saya? Aduh. Okay. Tengok gambar lah effective truth ni. Truth ni symbolize as A ni. Dia tak mengambil kira kesemua ketebalan well awak. Dia kurang. Dia macam ni 0.7. 0.7 S. That is the effective truth thickness. Dia tak ambil keseluruhan. Dianggap ada certain part yang tidak efektif dalam menanggung beban. Effective length pula. Okey, kan kita buat weld tu kita ada permulaan dengan akhir, starting point dengan akhir point. Starting point dengan akhir point ni dia anggap tak efektif dalam memberi kekuatan. Dia ambil selepas certain distance daripada starting point dengan end point. So kat sini effective length ni adalah actual length tadi, total length lah. Total length tu termasuk yang starting dengan end point tadi, end point weld. The actual, itulah actual length, less twice the throat thickness. Less ni kena kurangkan sebanyak 2 kali throat thickness, 2A. So L tolak 2A adalah L effective. Itu yang effective length dalam pengiraan untuk weld punya resistance or capacity. Okay. Lepas tu, the length of longitudinal fillet weld should not less than 30 ataupun tak boleh kurang daripada 6 kali throat thickness ataupun throat thickness berapa? Throat thickness A. So length ni tidak boleh kurang daripada 30 ataupun 6A dekat sini. Okay, lepas tu, when a fillet weld terminate at end or edge of a plate, it should be written continuously around the corner for a distance of twice the leg length. Leg length ni S tau. S. Ni awak tengok ni je. Ni S, A adalah certain distance. Dia ikut factor. Dia ikut angle. Okay, tadi yang corner tadi. Okay, yang corner tu macam ni. Dia katakan kalau you ada plate, when a fillet weld, you ada plate kat sini. When a fillet weld terminate dekat end, so you kimpar, tak cantik lah. End dekat sini, dia kata tak boleh, you jangan berhenti. Dia kata should be written continuous around the corner. So kena teruskan sehingga minimum 2S jarak dia ini. Kena, jangan you berhenti dekat sini. Ini ada something, there's some reason for I think pengaratan semua macam tu lah. Saya pun bukan pakar welding lah. Pasal tu kerja-kerja welding kena specialize You bukannya randomly suruh kau welding. Dia tak ada. You kena specialize orang yang memang berkhusus untuk welding ataupun kena buat workshop punya job dalam kedai, dalam factory untuk welding. Dan you bawa. Kalau melibatkan just a small structure bolehlah. Kalau besar you kena buat on site kan. Memang kena specialize lah. Intermittent fillet weld are laid in short length with cap between as specified dalam. Yang ni lah ada figure dia. Intermittent ni macam ni. Lepas tu sambung. Sebab panjang sangat,
Dia takkan nak sepanjang-panjang ni kan, so dia buat intermittent. Tapi dia kena ada syarat-syarat dia lah. Dia bikin short gap ni. Okay. Ni saya tak go through sangat minta you tengok lah dalam figure 4.1. Dia kata seldom have use because corrosion problem dan juga possibility of dynamic load which may cause failure due to fatigue and brittle fracture. So normally people opt for semualah full. Okay. Okay. Itu je lah. Nanti kita pergi design strength ni. Okay. So jangan keluar lagi, bagi saya masa untuk ambil kedatangan. Okay, saya ada hutang dengan awak iaitu solution yang tadi tu. Saya pun tak tahu mana hilangnya. Okay, nanti saya post dalam WhatsApp group. So kita selain daripada platform guna Zoom meeting, guna Google ni, saya guna juga WhatsApp group. Bila-bila masa saya terlintas, nak share, saya share lah. Kalau you tak boleh baca waktu tu, tak ada masalah. Saya yang penting, saya kena share apa yang saya ingat, yang saya jumpa. Sebab nanti kalau saya tangguh untuk masa-masa yang special, contohnya kena masa kelas saja ke, nanti saya takut saya lupa. Better saya shoot dulu apa yang saya ingat. Saya pun dah lama tak buat revision dan tak baca nota. Sebab saya tengah concentrate dekat thesis PhD. Jadi itulah saya ilmu baru tu tak dapat nak enhancekan sebab tak membaca. Lalu saya akan baca dulu. Okey, boleh masuk. So ingat apa yang dalam modul tu ada yang tidak lengkap Awak kena rajin sebab connection ni dia agak meluas Mesti rajin kena semak buku-buku lain. Awak jangan rasa awak dah buat tu, oh cukuplah semakkan saya. No. Ada packing tadi, ada group, ada blog, book, ada lagi failure-failure yang lain mesti kena buat kena cari information tu.
Okey, tadi ada lagi? Siapa yang tak boleh masuk bagi tahu? Baru 20 orang ni. Sekejap saya tutup sekejap. Siapa? Saidatul Husna. Kejap, saya buat satu-satu. Ya, sabar. Elvida, Saidatul Husna. Okey, lagi siapa? Ihsan pun tak masuk. Ihsan, Zairul. Kejap. Ihsan. Okey, Zairul. Okey, Ihsan. Okey, siapa lagi? Arif. Muhammad Arif Syafiq. Okey, Muhammad Arif Syafiq. Nurul Syahira. Okey, Muhammad Arif Syafiq. Nurul Syahira. Okey. Arifa ada tak? Arifa ada tak? Ada lagi tak? Eddie. Okey, Eddie belum lagi. You dah masuk Eddie. Fazlan ada? Syahidan? Nur Syahidah? Nur Fazilah? Tak ada dah Tapi ni ada 28. Fazilah ada, doktor. Apa dia? Fazilah ada. Okey, Fazilah. Okey, mana? Lagi seorang. Selesai saya lah. 27 sama saya 28. Okey, itu je kan? Okey. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ramai tak datang ni. Kenapa ni? Arif, you kontak-kontak kawan you, Arif. Suruh datang kelas. Ni kena letak ni dalam. Siapa tak datang ni? Okey. Kita berhenti kat sini. Kita jumpa hari Khamis lah Bila you punya cuti SEM Nak ke cuti SEM? Sama je ke? Kat SMAT 80 lebih je. Intan sebab saya tak sure, tapi ingat tak kita ada seminggu kelas kita tak buat tu. Saya tak tahulah sama dia counted atau tidak. Tapi saya tak letak dalam TCIS. Maksud saya tak create kedatangan tu pun. Patutnya kosong aja. Kalau macam kata kita total 14 minggu tapi satu kelas, satu minggu tu kita tak buat, kita kan ganti dengan assignment dengan quiz kan. Tapi saya tak create kedatangan tarikh yang spesifik dalam tu. Tak tahulah kalau dia masih ambil kira 14 minggu kali dengan 2. Saya tak sure. Tak apa, nanti last kali kita check. Nanti saya tengok balik. Okeylah. Okey, kita jumpa lagi hari Khamis kita cuba habiskan welding. Lepas tu kita ada lagi satu topik aja iaitu timber. Timber ni perlu 1 minggu setengah. Katakanlah minggu depan, saya tak sure, saya tak ingat ada detail fakulti bagi, ada cuti SEM. Timber senang je, memang senang. Cuma nak dia punya teori tu banyak sikit lah. Sebab saya makan dia terlalu banyak. Tapi dia straightforward.
Jadi saya kalau boleh saya nak habiskan cepat-cepat supaya saya nak bantu awak semua buat projek sebab kita ni jauh, susah. Jadi saya perlukan kita buat projek sama-sama. Kita buat discussion. Saya punya plan adalah macam ni. Katakanlah kita spesifikkan satu masa untuk grup pertama. Kita jumpa macam ni atas platform ni. So dalam grup tu ada 5 orang kan. So 5 orang je kita discuss. And then waktu lain pula mungkin 2 jam lepas tu grup kedua masuk pula. Kita buat macam tu. Saya boleh tunjukkan software ke apa yang kita boleh apply. Cuma sebab kita dah PJJ ni, saya tak naklah kita buat teruk sangat untuk projek. Janji you pandai analisis, you boleh design certain element pun dah cukup lah untuk saya. Ya, untuk kita punya ni. Saya tak perlu bukti banyak-banyak, you boleh design semua elemen, saya tak perlukan bukti banyak-banyak. You pun share you punya burden antara group members, orang ni buat beam, orang tu buat tiang. Satu-satu saya rasa dah cukup lah. Connection satu. Cuma saya perlu tunjuk caranya sikit lah. Saya kena bantu. Okay, tu je lah. Okay korang, terima kasih. Jumpa lagi nanti. Bye. Arif buat nasi lemak ke? Oh ya Arif, awak belajar kat EcoSafe ke? Ya betul Arif. Arif nanti kontak-kontak kawan. Kau kontak kawan yang tak datang tu. Dah lah kita jauh. Hari cuti kat sana. Oh yelah hari Ahad. Dah lah kita jauh. Belajar macam ni. Kalau belajar online, dia memang tak boleh terlepas dari apa yang saya cakap. Dia kena follow je, dia tak boleh berangan. Kalau saya belajar online, saya pun selalu belajar online. Dekat YouTube tu, saya kena dengar betul-betul. Kadang saya ulang-ulang balik. Sebab memang kalau kita belajar cara macam tu, kita tak boleh terlepas pandang. Jadi kalau tak datang langsung lah, macam nak faham. Oh ada yang rakam Boleh Oh you screen record daripada tempat you. Saya pun boleh record dekat dalam ni and then post. Saya cuma tak kerti lah. Kalau macam tu dia orang tak nak datang lah Zubair. Macam mana boleh tak datang? Bukannya ada hal. Dah duduk rumah. Takkan pergi bakar lemang pula kot. Okay, try Lain kali tidur dulu, Nur Rahmat. Macam saya tidur dulu. Saya tak boleh tidur lepas subuh tu. Saya dah habis subuh tu pun saya nak tidur. Jadi agak-agak lah sebelum kelas tu. Boleh je tidur dulu. Kalau awak tak tidur, tu yang tertidur dalam kelas tu. Okay korang. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa lagi. Yelah, terima kasihlah bantu Zubair. Bye